Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Okey, Waalaikumsalam Puan Saudah, Puan Lin. Hai, selamat malam. K. Jaya Krishnasamy. Waalaikumsalam, Puan Fadilah. Waalaikumsalam Puan Kasih, Puan Salini, Puan Hidayah. Selamat malam, Puan Lin. Alright. Okay, so, ah, cepat semua masuk malam ni kan? Okey, so mungkin adik dah tahu topik kita hari ni, kan, so, malam ni cepat sikit ramai, so kita boleh start cepat sikit kan? Okey, so malam ni mungkin dah tahu apa topik kita, sebab tadi saya dah announce kan dekat page apa topik malam ni. Mungkin ada yang dah terbaca, mungkin ada yang belum. Tapi malam ni saya nak, sebab hari tu bukan hari tu lah, bila saya live kan saya perasan ramai juga yang tanya berkenaan anak yang masih lagi, tak boleh, nak buat ayat. Tak boleh nak buat ayat, masih lagi tak boleh cakap, maksudnya, masih lagi menggunakan single words, patah-patah, especially bagi yang berusia 2 tahun ke atas. Okey. Topik yang ditunggu. Okey. So, alright. Okey, sebelum so malam ni saya nak membincangkan, saya nak explain berkenaan kenapa anak masih lagi belum boleh buat ayat. Especially yang berusia 2 tahun ke atas. Sebab kalau untuk kebolehan membuat ayat ni biasanya kanak-kanak yang berusia 2 tahun. Berusia 2 tahun biasanya dia dah mula buat ayat 2 patah perkataan. Dia mula dulu 2 patah tau. Dia takkan terus-terus buat ayat panjang. Dia mula dulu dengan 2 patah perkataan. So, bila 2 patah perkataan ni kita biasanya mula dengar daripada mulut anak-anak, biasanya bila nak masuk usia 2 tahun. Kadang-kadang dekat-dekat 2 tahun tu kita dah boleh dengar dah. Ada setengah yang lebih cepat, kadang setahun 8 pun dah, kita dah boleh dengar dah 2 patah perkataan. Jadi kalau let's say sebelum 2 tahun dah ada 2 patah perkataan, jadi itu normal. Anak tu maksudnya perkembangan bahasa dia normal. Kira dalam range yang normal lah. Sebab normal dia ada range, dia ada julat dia. Dia bukan tepat-tepat usia tau, dia dalam satu julat usia. Jadi kebiasaannya, anak-anak biasa dia mula buat ayat selalunya dekat-dekat usia 2 tahun. Ataupun 2 tahun, kalau lebih sikit pun paling-paling pun 2 tahun sebulan, 2 tahun 2 bulan, macam tu je. Dia takkan lari jauh. Jangan sampai 2 tahun setengah, sebab kalau dah sampai 2 tahun setengah masih lagi belum boleh membina ayat 2 patah perkataan, yang tu dah ada delay dari sudut perkembangan bahasa dia. Okey, ada yang first time join, selamat datang pada yang first time. Pada yang banyak kali dah join, kan. Thank you so much, kerana terus bersama saya kan, terus memeriahkan saya punya live ni. Kalau tak ada orang bosan kan. Kalau tak ada orang nanti saya bercakap seorang-seorang. So ada orang nak tengok, alhamdulillah. Okey. So kita nak tengok apakah sebab. Apakah sebab anak-anak yang masih lagi belum boleh buat ayat, yang berusia 2 tahun ke atas tapi belum lagi boleh buat ayat. Dan kita nak tengok bila kita tahu sebab ni apa, jadi kita tahu apa yang kita nak tambah, apa yang kita nak improve pada anak kita. Okey. So kalau lah let's say anak-anak biasanya lah, macam ni. Biasanya kanak-kanak ni bila usia setahun 6 macam tu, sepatutnya dah ada first word. Sepatutnya dah ada first word ataupun perkataan yang disebut. Perkataan yang disebut ni adalah perkataan yang bermakna lah, apa-apa je perkataan, tak kisah pun sebenarnya. Pelat tak apa tau. Jangan risau pasal pelat kalau anak baru mula bercakap. Jangan risau pasal pelat kalau anak tu baru mula bercakap. So bila katalah setahun lebih dah start bercakap kan. So nanti dia punya vocab tu akan bertambah banyak. So bila nak sampai usia 2 tahun, sepatutnya kita dah boleh dengar dia dah sambung ayat 2 patah. Contoh ayat 2 patah yang biasanya lah, yang mungkin lah mungkin berbeza tau. Tak sama. Tak sama ayat setiap kanak-kanak tu, tak sama keluar, tapi asalkan ayat. Asalkan dia combine. Contoh kan, contoh macam, mama nak, 2 je. Kan mama tu, kan mama bye-bye, bye-bye contohnya bye-bye, bye-bye ayah contohnya. Bye-bye yah contoh, walaupun dia pelat tak apa.
Walaupun dia sebut di hujung-hujung je ke tak apa, asalkan dia combine 2 perkataan. Macam bye-bye yah, contoh bye-bye ayah kan. Dia pelat tu yah, ayah tu jadi yah je, tapi masih dikira sebagai ayat. Okey. Okey, bye-bye ya, 2 patah ataupun, jom makan, jom mandi, jom mandi, dia pelat, it's okay, asalkan dia combine itu dah okey. Itu contoh-contoh. Aduh kid, kan, aduh sakit, so dia dah combine 2 patah perkataan. Ini perkataan contohnya, macam, car jalan ke, walaupun kadang-kadang tak lengkap pun it's okay. Tak lengkap ataupun grammar tak betul pun tak apa. Asalkan 2 tahun ni dipanggil sebagai kadang-kadang kita tak panggil ayat lagi sebab dia tak lengkap. So dipanggil sebagai frasa. Frasa. Frasa ni dia tidak semestinya lengkap. Dia kalau di-combine 2 perkataan tu pun dah dikira frasa. Contoh, nak tu, tak lengkap kan nak tu. Tu apa benda, tapi still dikira 2 patah juga. Yang dia start macam tu. Bila 2 tahun ni dia start and then dia akan bertambah, bertambah, bertambah. Kalau yang cepat 2 tahun setengah kadang-kadang dah boleh buat 3 patah. Kan 2 tahun setengah kadang-kadang kita dah boleh dengar dah 3 patah. So okeylah tu. So tapi kalau let's say 2 tahun masih belum ada 2 patah perkataan, so anda kena tengok, kita hari ni kita nak tengok isu itu. Kenapa, anak masih lagi tak boleh nak combine 2 perkataan. Okey. So kenapa anak tak boleh nak, dan kalau untuk dari segi ayat, dari segi ayat, okay, 2 patah perkataan biasanya pada usia 2 tahun. Dan bilangan tu akan bertambah, 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 bertambah. Dan maksimum, untuk ayat maksimum usia untuk 3 ayat 3 patah, bila nak bertambah panjang tu. So ayat 3 patah perkataan sepatutnya usia 3 tahun, itu paling lambat. Okey, 3 tahun paling lambat untuk anak dapat 3 patah perkataan. Jadi kalau 2 tahun setengah belum 3 patah lagi, belum ayat 3 patah, jadi masih lagi dalam range normal. Tapi dah boleh start latih dah tu. Dah boleh start latih. Jadi kita nak tengok kenapa anak masih lagi tak boleh buat ayat 2 patah, tak boleh buat ayat 3, tak boleh buat ayat lebih daripada itu. Kalau 4 tahun ke atas, sepatutnya dah boleh start bercerita. Okey, kalau 4 tahun tu biasanya anak dia dah start bercerita dah benda-benda yang, dia nampak kat depan dia. Contohnya macam apa yang berlaku, adik tadi jatuh, lepas tu kaki dia luka, darah, contoh dia boleh cerita turutan-turutan cerita apa yang berlaku. Itu 4 tahun. Macam tu. Itu level dia yang sepatutnya. Dia tak adalah saya bagi detail tapi secara asas dia macam tu. Alright. So, so untuk buat ayat. So malam ni saya nak bagi, saya nak saya nak explain pada anda tentang apakah perkara yang kita kena tengok kalau untuk membolehkan anak buat ayat. Ni adalah syarat. Syarat penting untuk membolehkan anak buat ayat. Jadi kalau syarat ni tidak dipenuhi, anak tadi akan ada masalah, dia susah nak buat ayat. Jadi kena tengok 2 syarat ni ada tak pada anak masing-masing. Alright? Okay. So ready belum ni? Dah ready ke belum untuk saya bagi 2 syarat? 2 je. Tak banyak, 2 je. Tapi saya explain nanti. 2 je. Dah ready ke belum? Kalau ready, komen ready kat situ ramai-ramai. Nak tengok berapa ramai yang dah bersedia untuk kita kena pasti 2 syarat ni ada tak pada anak-anak kita. Dan saya akan bagi bilangan je sekali. Kalau boleh kira-kiralah. Kita kira sama-sama malam ni. Saya pun dalam proses menyiapkan satu buku baru. Nanti saya reveal lah buku tu apa. Tapi buku baru, dia doakan saya terus buat. Nak tulis buku ni pun kan, dia mencabar jugalah, dah lama tak menulis ni. Dulu rajin nulis buku, sekarang bukan tak sempat lah, tak lama tak menulis tu je. Alright, okay. Okay, so kita mula. Okay, syarat yang pertama. Syarat yang pertama. Okay, syarat yang pertama adalah nama dia kuantiti vocab. Kuantiti vocab. Kuantiti tu maksud apa? Bilangan vocab. So nanti ada tanya pula vocab tu apa kan? Sebab hari tu ada tanya saya vocab tu apa? Jadi saya faham mungkin ada yang mungkin tak familiar dengan terms-terms ataupun perkataan yang saya pakai kan, it's okay untuk anda tanya. So vocab tu adalah perkataan yang kalau dalam hari ini, topik hari ini, vocab ni adalah perkataan yang anak boleh sebut.
Dia ada 2 jenis vocab perkataan yang anak faham, perkataan yang anak sebut. Vocab tu adalah perkataan, macam contoh mama itu vocab, nak itu vocab, baju vocab, vocab lah. Ini perkataan, nak makan, itu adalah perkataan. Itu adalah vocab lah, panggil vocabulary. Nama penuh dia vocabulary, okey. Okey, so syarat yang pertama adalah kita kena tengok adakah anak kita ni menepati kuantiti, ada kuantiti vocab yang mencukupi. Okey, kuantiti vocab yang mencukupi. So berapa banyak kuantiti yang mencukupi ni? Okey, berapakah kuantiti yang mencukupi untuk anak boleh buat ayat? Okey, alright. So macam ni. So bila ni anda kena take note. Kena tengok ni. Ini kena check dekat anak malam ni. Kan kalau yang belum lagi boleh buat ayat 2 tahun ke atas, belum boleh buat ayat, check yang ini. Okey. So kuantiti ni okey kalau dah berusia 2 tahun. Okey kalau dah berusia 2 tahun, tapi kalau kata bawah 2 tahun, bawah 2 tahun belum buat ayat, okey lagi, masih lagi normal, cuma kena pantau bilangan vocab dia. Alright, kena pantau bilangan vocab anak. So bila dah masuk 2 tahun, masuk 2 tahun sepatutnya anak kena ada minimum. Okey dah boleh sebut, minimum 50, tu paling sikit dah tu. Tak kisah sebenarnya kalau dia ada sebut dalam bahasa Inggeris pun anda kena kira juga. Asalkan dia adalah perkataan bermakna, tak semestinya bahasa Melayu tau. Contohnya macam dia sebut kucing, dia sebut cat, so kena kira tu satu vocab. Car satu vocab, mama satu vocab, nak satu vocab. Baju nak satu vocab, kan. So ball satu vocab. So bilangan vocab yang anda pernah dengar lah anak sebut. Okey, anda pernah dengar, bukan dalam satu hari tau. Bukan 50 ni dah dia cakap dalam satu hari, bukan. Maksudnya 50 ini adalah yang anda pernah dengar dia sebut secara spontan. So 50 ni minimum, paling sikit. So kalau anak tadi kurang daripada tu, contoh ada 30 baru ataupun 40, kadang-kadang bila bilangan macam tu anak susah nak buat ayat. Dia tak boleh nak buat ayat lagi. Okey. So kena banyakkan. Jadi let's say anda kena tengok sekarang ni bilangan mencukupi tak? Anak usia 2 tahun ni ada tak dia sebut dalam 50? Pernah tak dengar lebih kuranglah dalam 50? So kalau tak ada, kena tambah lagi. Kena tambah lagi bilangan yang dia dah boleh sebut tu. Okey, jadi itu kalau 2 tahun. Okey, kalau lah let's say anak dah boleh buat ayat 2 patah perkataan tapi belum buat 3 contoh dia. Belum buat 3 lagi. So bilangan akan berbeza. So kalau untuk kalau hujung-hujung tak apa. So kalau anak cakap hujung-hujung bawah 3 tahun normal. Bawah 3 tahun. Ataupun 3 tahun baru mula bercakap, cakap hujung-hujung tak apa. Okey. So maksudnya kena tengok usia. Itu pelat tak apa, kena tengok usia. Alright. So yang ini kita tengok dari sudut perkembangan perkataan dia. Sebutan pelat abaikan dulu. Sekarang kita abaikan dulu pelat tu, sebutan salah sebut tu. Okay, kita fokus kepada dia punya perkataan tu ada makna ataupun tidak. Dulu, vocab tu. Alright. So, bilangan. Jadi, itu bilangan perkataan disebut tau. Yang difaham lebih banyak sebenarnya. Yang anak faham lebih banyak. Tapi kita nak yang 50 ini adalah yang disebut. Contoh kita pernahlah dengar anak sebut yah untuk ayah contohnya. Ataupun dia mungkin pernah sebut dia sebut cat untuk cat lah, untuk kucing. Kan. So itu adalah ni. So lebih kurang 50 agak-agak lah. Kalau lebih lagi bagus. So kalau nak cantik, bukan nak cantik maksud saya dalam kedudukan yang selesa lah. Kan bilangan vocab dalam kedudukan yang kita panggil bagus lah adalah 70 ke 100. Itu untuk usia 2 tahun. Okay, tapi minimum 50 untuk buat ayat. Untuk buat ayat minimum 50. Sebab tu ada anak yang kadang-kadang awal buat ayat dia. Tahun 8 dah boleh buat ayat. Mungkin sebab dia perkembangan vocab dia cepat. Perkembangan vocab dia cepat. Dia cepat pick up vocab tu. Ada anak yang mungkin cepat pick up berbanding anak lain. Tetapi kita nak tengok dalam kita panggil julat umur tu. Tak kisahlah kalau anak tu tahun 8 buat ayat 2 patah pun normal. 2 tahun buat ayat 2 patah pun normal sebab dia masih lagi berada dalam range tu tadi. Okay, so kalau kata kurang daripada 50, anda kena tambah. Kena tambah. Kena bagi tahu lebih banyak, kena ajar lebih banyak perkataan. So jadi perkataan apa tu kita masuk kepada poin kedua. Sebab yang ini pun penting juga untuk pembinaan ayat.
Right, dah check pada anak masing-masing okey ke tak okey. So kalau 3 tahun lupa kalau 2 tahun tu minimum 50. So kalau usia 3 tahun kita nak anak tu dah boleh sebut, buat ayat 3 patah perkataan. So yang ini biasanya vocab anak dia kena ada, dah boleh sebut lebih kurang plus minus 200 dan lebih. 200 ke atas. Beza kan? Memang macam tu. Okay, so 3 tahun sebenarnya dah banyak vocab dia. So dia ada dalam 200 dan ke atas sepatutnya. Dan anak akan buat ayat 3 patah dan lebih. Okay, so kalau 4 tahun biasanya dia punya vocab tu dah mencapai 500 lebih. So tu kalau 4 tahun. 5 tahun almost 1000. 1000, mungkin 1000 lebih, 2000. Okay. Yes, thank you. Ada yang menulis nota, menulis apa yang saya cakap tu untuk orang lain baca kan. Thank you so much Puan Amira. Okay, so right, itu syarat yang pertama, dapat tak? Ah. So it's okay. Kalau belum cukup lagi tu anda kena tambah. Kena tambah, kena bagi lebih banyak. Jadi itu menunjukkan yang kita kena bagi lebih banyak lah, itu je kan. So kita kata okey, kita nak tolong anak sekarang di level ini, kita nak bantu dia ke another level. So apa yang nak kena, maksudnya saya nak explain sekarang apa yang kita nak buat. So mungkin ada yang kat sini mungkin anak yang dah besar, yang mungkin dah 4 tahun, 5 tahun tapi mungkin vocab masih lagi tak banyak. So itu adalah benda yang kita nak buat sekarang. Benda yang kita nak buat sekarang. Okay, so kalau dah cukup tapi belum buat ayat lagi, kita tengok syarat yang kedua pula. Kalau let's say ada banyak lah, ada tau. Ada anak yang vocab dia banyak. Ada sampai 100. Tapi kita nak tengok syarat yang kedua ni mendapati ataupun tidak. Alright. Okay, so kita nak tengok syarat yang kedua pula. Okay, ready untuk syarat kedua? Ready, tulis nombor 2 banyak-banyak. Nombor 2 banyak-banyak. Kalau dah ready, tulis nombor 2 untuk syarat yang kedua. Baru saya tahu dah ready. Takutlah nanti ada yang bersembang kat situ kan. Bukan bersembang, ramai kan. Syok bercerita. Nanti tak sedar saya tengah explain apa kan. Kena dengar balik pula. Tak apa, dengar dulu explanation tu. Nanti kita masing-masing fikir apa nak buat. So kita kena tahu dulu apa isu pada anak ni. Dan baru kita boleh tahu apa solution yang kita nak bagi dekat dia. Alright. So saya tak adalah nak ajar terus teknik malam ni. Tapi sekejap lagi saya bagi beberapa teknik, cara yang mungkin anda boleh guna untuk kita nak tambah vocab anak. Alright? Bukan tambah vocab, sorry. Macam mana kita nak bantu anak buat ayat. Okay, dan stay sampai hujung. Sekejap lagi hujung saya bagi teknik. Okay, so thank you so much pada yang komen. Alright, so nombor 2. Syarat yang kedua adalah, tadi ada kuantiti kan? Nombor 2 adalah quality. Quality. So quality ni apa maksud dia? Quality vocab. Quality vocab. So untuk bersembang, untuk kita berkomunikasi, kita bersembang dengan orang kan ada vocab-vocab yang memang kita guna untuk sembang, ada vocab yang kita tak guna untuk sembang. Okay, kita tak menggunakan benda tu untuk bersembang dan berkomunikasi. Alright. So jadi apakah kualiti? Kualiti ini merujuk kepada apakah jenis vocab yang anak ada. Contoh tadi anak dah ada 50. So 50 ini apa jenis vocab dia? Jenis dia apa? So saya cuba senaraikan beberapa jenis. Cuba tengok. Alright. Okay. So jenis yang pertama kita nak tengok adalah biasanya anak akan ada banyak kata nama dia panggil. Kata nama. Okay, kata nama ini adalah kata nama ini adalah nama-nama orang, mama, papa, itu kata nama. Nama objek. Objek tu objek sekeliling dia lah, nama mainan dia, nama haiwan yang kita selalu kenalkan dekat dia. Yang kita selalu kenalkan dekat dia ataupun yang selalu dia dengar, dia akan tahu. Okay, dia akan sebut yang tu dulu. So kalau nak anak sebut, kunci dia kena bagi tahu banyak kali. Kena bagi tahu banyak kali, berulang-ulang. Alright. So benda-benda sekeliling dia lah. Pakaian dia, baju, seluar. Itu tu semua objek-objek lah kita panggil sebagai kata nama. Kan? So biasanya anak kalau vocab ni, ini portion yang paling besar. Okay, kata nama ini akan mengambil portion yang paling besar dalam kuantiti keseluruhan vocab anak.
Okay, so kalau kita kata macam pinggan sudu tu semua nama objek, nama mainan dia kereta, car, lori ke, tak kisah apa benda mainan dia tu, nama-nama mainan dia tu, itu adalah kata nama. Nama tempat pun kata nama, dapur, bilik air, itu bilik, toilet, itu semua kata nama. Alright. Kata nama ni senang sebab dia terus nampak sebiji tu. Senang anak tu nak faham, that's why dia banyak. Okay, yang kedua sekali, yang kedua selain kata nama kena ada kata kerja. Anak tu mesti dah boleh sebut, kata kerja. Kata kerja ni apa? Kata kerja ni adalah perbuatan. Okey, perkataan yang digunakan untuk menamakan perbuatan. Contohnya makan, minum, lompat, lari, ambil, bagi, letak, simpan. Apa lagi? Maksudnya perkataan-perkataan biasa yang kita selalu guna dengan dia lah. Kan ni perkataan-perkataan yang jarang guna tu tak ada aspek nak tahu kan. Tekan, ambil, kan. Apa lagi? Bagi, apa lagi biasa guna? Buang, kan. Apa lagi ya? Tutup, buka, tarik, tolak, kan. So itu kata kerja. Kata kerja. So kebanyakanlah dulu saya ingat, bukan dululah, currently, currently kan. Currently anak-anak dia banyak kata nama. Banyak kata nama. Tapi kata kerja sikit. Sikit sangat. Adalah student-student yang saya pernah jumpa sebelum ni, kata nama dia boleh sebut. Nama-nama objek dia boleh label. Dia kenal haiwan, dia kenal pokok-pokok semua kenal. Kan? Tapi kata kerja dia tak pernah sebut. Dia tak sebut tidur, tak sebut makan. So ayat dia, kan anak dah agak besar lah. Anak tu dah dalam 7 tahun saya tak ingat. Ingat dia ada autism lah saya ingat. Dia punya ayat tu disebabkan tak ada kata kerja, bila kita buat, menghuraikan gambar kan dia jadi macam dia hanya melabel lah, kerusi, abang, cawan, kerusi. Sebab dia dalam gambar tu ada orang tengah minum, kan. Minum, ada cawan dan ada kerusi. Kan. So, dia tak sebut kata kerja tu. Jadi kita tahu dia punya masalah dalam pembinaan ayat dia adalah dia tak ada kata kerja. Bukan tak faham tau, dia faham. Tapi dia tak pernah sebut. Dia tak pernah sebut kata kerja dalam vocab penghasilan. Kan saya kata ada 2 jenis vocab yang difahami, yang disebut. Yang difahami, faham dia faham tapi dia tak sebut. So, dia punya rawatan adalah ajar dulu sebut kata kerja. Tambah vocab sebutan untuk kata kerja. Okey, jadi itu kata kerja. Yang ketiga baru kita tengok kata lain-lain lah. Contohnya tak nak, tak nak, bye-bye. Yang lain lah social words ataupun greetings kalau ada hi ke, no, kan itu perkataan kita selalu gunalah. No, jangan, apa lagi, biasa perkataan-perkataan macam tu ataupun, tak ada, kan, ada. Okay. And then itu adalah perkataan-perkataan dia. And then yang seterusnya, perkataan yang biasa kita guna. Yang biasa kita guna tahu, bukannya saya guna, yang biasa anda guna. Kena tengok dalam anda punya komuniti sendiri, keluarga sendiri, apa perkataan yang anda biasa pakai, anak ada guna tak? Dia macam tu. Okay, ni especially kalau dah 2 tahun ke atas lah. Kalau yang setahun tu, janganlah expect dia guna macam-macam lagi sebab dia masih lagi belum boleh bercakap. Kalau setahun tu kadang-kadang baru sepatah keluar, kan. So kalau 2 tahun ke atas, 3 tahun, kebanyakan perkataan kita selalu guna dengan dia, sepatutnya dia dah tahu dan dia dah boleh guna, boleh sebut. Alright. And then apa lagi kata sifat. Kata sifat ni macam yang basic-basic yang mungkin kita selalu guna dengan dia, sejuk ke, panas ke. Kalau tak ada, kenalkan pada anak. Okay, kalau anak belum ada, kena kenalkan. And then kena kata apa lagi? Kedudukan. Atas, bawah, dalam tu paling basic. Dalam. Okay, dalam tu paling basic. Atas paling basic. So depan belakang agak lambat. Depan belakang tu agak bukan lambat apa, maksudnya anak susah sikit nak faham depan dan belakang. So itu adalah vocab yang biasanya lambat sikit dapat. Biasanya dia akan dapat dalam dulu, atas dulu yang really obvious nampak. Okay. So maksudnya bila anak dah faham, kita kena ajar untuk sebut. Kalau dia tak sebut dalam satu perkataan single words, macam mana dia nak sebut dalam ayat? Faham tak? Kan? So kalau dia tak pernah sebut perkataan makan dalam single words, macam mana dia nak sebut makan nasi dalam ayat? So end up dia tak jadi ayat. So kalau lah let's say anak kita ni ada banyak vocab tapi
Vocab dia kebanyakan kata nama je contoh. Ataupun ada vocab tapi semua nombor. Macam mana nak buat ayat guna nombor? Kan. Ataupun dia ada colour, warna, dia kenal banyak colour. Macam mana kita nak ajar, macam mana anak tu nak buat ayat guna colour? Sebab colour tu dia adalah kata sifat yang kena di-combine dengan kata nama. Kan struktur ayat. So sebenarnya basic dia kita kena ajar sebenarnya kata nama, kata kerja, kata sifat sikit-sikit, kata-kata yang kita biasa guna, nak tak nak, minta tu, request, ada tak ada, kan? Ada tak ada, bukan, no, jangan. Kan yang benda-benda yang kita selalu guna tu. Okay, so pelbagai ke tak? So kualiti ini kita merujuk kepada anak punya vocab tadi tu pelbagai ataupun tidak. Pelbagai ataupun tidak. So kena tengok. So yang saya bagi ni minimum tau. Mungkin anda rasa jauh nak kejar, tapi percayalah sebenarnya itu adalah perkembangan yang sepatutnya anak achieve. Kalau tak achieve, kalau kita tak cuba nak kejar benda tu, nanti takut dia terlambat lagi lama. Lagi panjang kelewatan dia kalau kita tak do something sekarang lah. Kan, tapi kalau kita do something, of course dia akan meningkat. Alright. Kan. So perkembangan ayat ni dia sikit-sikit tau, dia tak akan terus tiba-tiba panjang. Anda kena ingat dia berkembang sikit-sikit. So maksudnya daripada anak tu sebut single words, nanti bila kita tambah lagi, nanti kita akan dengar ayat 2 patah. So kita kena tambah lagi, nanti kita dia akan keluar pula 3. Tambah lagi nanti akan baru jadi cerita. Jadi dia ada proses dia. Dia bukannya kita ni dia terus daripada sepatah-sepatah terus jump kepada 3 patah. Yang tu jaranglah berlaku. Kalau ada berlaku tu pun mungkin kes-kes terpencil lah. Kan. Okay. So maksudnya just ajar balik. Dia sebenarnya dia bukannya kadang-kadang kan anak tak cukup vocab ni dia bukan isu yang terlalu besar tau yang sampai kita nak dia macam mana kadang-kadang anak tu kurang vocab sikit je. Dia kurang vocab. So apa yang kita nak kena buat adalah just tambah vocab dia. Banyak bersembang dengan dia, banyak tunjuk, banyak bagi tahu, itu je. Buat yang tu je kadang-kadang anak tu dah settle dah. Tak perlu fikir. Ada setengah tu tanya saya, anak cakap sepatah-sepatah belum boleh buat ayat autism ke? Saya kata jauh sangat dengan autism tu. Janganlah fikir sampai ke situ terus, okey? Jangan terus sampai fikir sampai ke situ. Jangan terus anggap anak tu kurang vocab sikit je dah masuk dah jadi autism. Tak, autism tu banyak ciri yang kita nak kena tengok. Setakat kurang vocab ni, kalau kurang rangsangan jadilah kurang vocab. Kadang-kadang anak kurang vocab sebab kurang rangsangan. Mungkin dia tak banyak dapat input. Contoh kata-kata kerja, kata-kata sifat. Yang itu kalau tengok YouTube tak ada ajar. Kata nama yes banyak YouTube ajar, colour banyak YouTube ajar, ABC banyak YouTube ajar. So kalau anak selalu dengar benda tu, so dia dapatlah. Jadi kalau kata kerja kat YouTube dia tak ajar. Tak ada, kita kena ajar. So kalau kita jarang explain, kita jarang tunjuk dekat anak, masa buang sampah tu kita cakap buang, ajar dia buang macam tu. Ataupun mana ni, ambil, kita letak, masa letak tu cakap letak. Masa lari tu kita sebut lari. Masa lompat sebut lompat. Itu cara nak mengajar macam tu je sebenarnya. Tapi maksudnya nak kena banyak kali lah. Kita nak kena banyak kali. Memang kena ada masa dan kerajinan lah kat situ. Okay. So maksudnya sekarang ni kena tengok itu. Dia cuba bagi. Kadang-kadang masalah ni kita tak tahu anak dia ada macam-macam masalah. Tapi berbalik kepada saya always percaya bila kita selalu bagi, of course kita akan dapat something daripada situ. Dan kena ingat tau bila kita ajar anak bercakap ni, kita sebagai manusia, kita bercakap dengan orang lain bukan hanya sekadar kita saja-saja nak cakap. Bukan saja-saja nak cakap. Kita bercakap sebab kita memang nak bercakap dengan orang tu kan. Kita manusia kan, kita manusia kan kita bercakap dengan orang sebab kita nak bercakap dengan orang tu. Kita nak sampaikan sesuatu pada orang tu dan bukan semua orang pun kita nak bercakap. Ada orang yang kita memang tak nak cakap dengan dia, especially orang tak kenal, kita tak nak cakap dengan dia. Tak adalah tiba-tiba orang tak kenal kita pergi bersembang dengan dia kan, cerita benda tak ada. Kita mesti cerita dengan orang yang kita rapat. Kita mesti cerita dengan orang tentu. Even kadang-kadang ada orang yang kita rapat pun kita tak nak sembang dengan dia.
So maksudnya bila kita nak anak kita bersembang dengan kita, datang kat kita cakap something dengan kita, so kena create tu connection, kena create, kita panggil engagement dengan dia, hubungan yang baik bagi dia rasa yang dia nak cakap dengan kita, dia nak. Walaupun kadang-kadang anak tu tak ada lagi perkataan tapi dia nak. Dia cuba. Sebab tu ada setengah tu kan, kita nampak anak ni beria nak cerita, tapi bahasa apa, alien yang keluar. Tapi dia beria nak cerita dengan kita, dia ada benda dia tunjuk kat kita, dia macam nak cerita tapi yang keluar semua bahasa alien, bahasa sendiri. Itu sebenarnya cukup bagus. Saya sangat suka kalau ada anak yang macam tu. Bukan suka apa, saya tahu kalau anak yang macam tu dengan teknik betul sikit je, dia tak banyak pun sebenarnya tak banyak benda pun nak kena buat, kena bagi tambah sikit vocab dia dan insyaAllah dia akan boleh bersembang dengan baik sebab dia nak. Tapi kalau anak tu tak nak, bagilah vocab banyak mana pun kita takkan pergi pun dekat orang tu dan bercakap dengan dia. So bila kita nak anak kita bercakap dengan kita, sebab saya kata komunikasi is about bukan hanya tentang bercakap. Dia tentang keinginan kita nak bercakap, dia tentang kita punya hubungan dengan seseorang, tentang macam mana kita rasa dengan seseorang. So macam mana kita nak anak kita bercakap dengan kita, so kita kena create rasa tu. Bagi dia rasa close, rasa dekat dengan rasa dekat dengan kita. Kan rasa nak cakap dengan kita, dia rasa seronok bersembang dengan kita. Rasa seronok. Dia ada cara macam mana nak bagi anak seronok sembang kita ni. Okay. So macam tu. Right, so saya ajar sikitlah. Saya ajar sikit teknik macam mana nak tambah ayat anak. Dia bagi ini especially bagi yang anak dah ada mungkin dalam 30-40 perkataan. Minimum lah. Kan 30-40. So kalau anak tu masih lagi belum bercakap, anda kena fokus untuk dia sebut single words dulu. Fokus untuk dia dapat single words dulu. So tak perlu fokus untuk ayat. Tapi kalau anak dah ada, dah boleh sebut dalam 30 ke 40 macam tu, dah boleh start dah. Dah boleh start dah untuk kita fokus untuk dia dengar banyak ayat daripada kita. So satu teknik yang anda boleh pakai, ready? Saya nak bagi satu teknik ni. Okay, saya nak bagi teknik ni untuk yang dah banyak vocab tapi belum buat ayat. Okay, dah banyak vocab tapi belum buat ayat. Right. So kena bantu. Yes, kita kena bantu bagi vocab dekat anak. Kena bantu bagi sebanyak mungkin dan jangan berkira pun. Jangan semalam dah cakap dalam perkataan ni, so hari ni tak payah cakap. Tak, dia kena benda tu hari-hari tau. Kena hari-hari cakap. Kadang-kadang satu perkataan saya pernah ajar ada student saya untuk dia keluarkan first word, saya ambil masa setahun. Just untuk dia keluarkan first word. Setahun tau. Tapi ada kes yang cepatlah 2 minggu dah boleh keluar first word. So tengok kes lah kan, tengok jenis anak. Tapi keep bagi, jangan pernah berhenti, bagi je. Bagi je. Alright, so ini teknik okay, so teknik yang salah satu teknik yang paling anda kena banyak buat bila kita nak bantu anak buat ayat adalah, nama dia adalah tiru dan tambah. Tiru dan tambah. Apa maksud tiru dan tambah ni? Okay. Tiru dan tambah ini adalah kita tiru apa yang anak cakap dan kita tambah dengan perkataan baru. Kita tiru apa perkataan anak cakap tu, kita tambah dengan perkataan baru. Contoh, katalah anak pernah sebut, kita dengar anak sebut buka. Contoh, dia ada ambil bekas cakap kat kita, Kak, walaupun pelat tak apa tau. Macam Kak. Contohlah cakap Kak untuk buka. Tak ke, kadang ke jadi T kan. So jadi tak. Contohnya kan. So kalau dia kata tak sekalipun, kita tahu tak tu untuk buka. Untuk dia suruh buka bekas. Sebab dia bawa bekas jadi kita faham itu maksudnya dia nak suruh buka. Okay. So, kita tiru balik perkataan tu. Buka. Sebut yang betul lah. Jangan sebut tak yang dia salah sebut tu. Kita sebut yang betul lah. Kan? Buka. Buka apa? Katalah bekas tu. Buka bekas. Buka Tupperware ke. Buka balang ke. Buka botol ke. Tak kisah. Tambah. Tiru, buka. Kan tadi dia kata Kak contohnya. Kita pun, buka. Buka botol contoh. So buka tu kita tiru sebab kita nak bagi tahu dia betul dia cakap tu betul. Buka betul. So kita bagi peneguhan kat situ. So seterusnya kan kita tambah dengan perkataan baru. Jadi anak tu kita nak bagi dia dengar dan otak dia ready dengan benda tu. Walaupun dia tak tiru lagi pada masa tu, it's okay.
Jangan risau kalau anak tak tiru terus ayat yang kita buat, tapi you kena keep bagi. Kena keep bagi contoh ayat tu. Tiru perkataan tersebut tambah dengan something. So tambah tu kadang-kadang you tak perlu di hujung belakang, kat depan pun boleh. Contoh dia macam buka tadi tu. Contoh kita kata, "Kak," kita pun, "Oh buka, mama buka." Mama buka. So any sentence sebenarnya you boleh buat sebarang bentuk ayat tak kisah. Mama buka buka botol. Buka bekas, macam ni. Okey. Sama juga any perkataan lain pun tak apa. Kalau dia kata lari, contoh dia kata lari, tengah-tengah lari tu cakap lari, macam tu kan. So dia tambahlah lari laju laju, lari laju laju, contoh dia. Kita lari, lari laju laju. So sebut, tiru, maksudnya make sure includekan perkataan yang dia sebut tu dalam ayat, jangan tinggal. Perkataan yang anak sebut tadi tu kena include dalam ayat yang kita bagi dekat dia. So dia tahu, oh boleh combine dengan perkataan lain. So boleh buat macam tu. Kena include. Kalau dia kata hujan contohnya, sekarang musim hujan kan. So boleh kita ajar perkataan hujan tu, guruh semua kan. So it is the time kan, ajar, tunjuk. Kalau hujan tunjuk, oh hujan. So kalau let's say lah anak boleh sebut hujan. Hujan lebat. Kita tambah something. Ataupun hujan, betul, hujan kat luar. Any sentence, tak kisah. Sebarang bentuk sentence. Jangan fikir banyak-banyak. Apa yang keluar dari mulut tu keluar je. Apa yang terpop di otak tu keluar je. Tak kisahlah bahasa apa. Betul, tak kisah bahasa apa. Kalau terpop tu tercampur bahasa Inggeris, bahasa Melayu pun keluarlah macam tu. Kalau ada dialek pun, Kelantan ke Ganu ke keluarlah, tak kisah. Asalkan kita bagi ayat tu. Jangan teragak-agak kena cepat. Dia kena praktis sikit lah. Tapi tu cara dia. Okay, tiru dan tambah. Dapat teknik ni, buat yang ni banyak-banyak. Kalau let's say anak dah ada sebut sepatah-sepatah, kalau yang belum sepatah-sepatah lagi, belum bercakap lagi, is another teknik lah. Itu kena tambah another teknik. Tapi yang ni saya bagi teknik untuk anda bantu anak untuk buat ayat. Kalau dah ada vocab, dah sebut sepatah-sepatah tapi belum sambung ayat. So anda kena guna banyak yang ni. Tapi jangan bila combine tu, tambah tu jangan tambah banyak sangat. Okay? Tambah satu ataupun dua perkataan cukup. Contoh kalau dia sebut, kalau anak dah boleh buat ayat 2 patah, anak nak jadikan 3, tambah lagi 1. Contoh dia sebut mama nak, contoh dia buat mama nak. Kita adik nak, adik nak apa? Tambah lagi 1 jadi 3. Kalau dia kata jom mandi contoh, jom mandi, kita nak pergi mandi, okey jom kita mandi. Jom kita mandi, tambah jadi kita. Kan jadi 3. Ataupun jom kita mandi kat bilik air. Jom kita pergi mandi ke. So kita completekan the sentence. Kita tambah vocab ataupun perkataan apa yang kita boleh masukkan untuk jadikan ayat tu lebih complete. Tapi jangan tambah banyak sangat. Kita tambah tu 1 atau 2 perkataan cukup maksimum. Let's go. Terima kasih. Yes, dikira sebagai satu perkataan sebab kita memang ajar benda tu sekaligus. Kita boleh ajarkan, terima kasih. Kasih mama, terima kasih nama orang tu ke, tambah macam tu. Kalau let's go, okay, let's go. Dia kadang-kadang kita tak adalah kena sentiasa tambah. Ada yang kita boleh tambah, kita tambah. Ada yang kita rasa tak perlu, jangan tambah. Okay. So ikut kesesuaian dan ikut kelogikan akal jugalah. Kan kelogikan akal. Letak biskut tempat yang susah ambil, nanti dia panggil mama tolong. Okeylah tu, baguslah tu. Mama tolong. Nanti kalau anak asing-asingkan tu nanti bagi balik. Okey, mama tolong ambil. Kita bagi perkataan tu. Bagi je, tak perlu dia sebut balik pun tak apa. And bila kita bagi ayat yang betul dekat anak, jangan suruh dia repeat balik, tak perlu pun. Tapi kita bagi benda tu dalam, kita bagi ayat tu dalam pace yang agak perlahan lah. Kita sebut tu contoh, mama tolong ambil. Okey, mama tolong ambil. Kita guna bahasa yang macam gitu je. Tapi kita sebut balik ayat tu in the complete sentence. Okey. Dah sampai 2. Dah tu sudah kan? Dah sampai. So 2 perkataan lah. Dah tu dikira 1. Dah siap. Sebab dia boleh di-combine. Dah boleh di-combine dengan perkataan lain. Dah sampai, dah siap, dah sudah, dah habis. So dia kira sebagai dah tu satu perkataan. Alright.
Why question, jawablah why tu. Kan menjawablah kalau dah boleh why tu kan. Alright, dapat teknik ni? Rasa-rasa boleh buat tak? Senang je kan? Bukanlah maksudnya boleh dibuatkan teknik ni. Saya tak ajar teknik susah-susah tak boleh buat. Yang senang dulu kan. Buat yang tu consistently, insya-Allah sebenarnya anda akan nampak. Dia take time sikit lah, dia tak adalah terus dapat on the dot. Tapi kalau kita keep buat, keep bagi tahu tanpa mengharapkan balasan sangat. Macam gitu. Bila kita memberi jangan terlalu mengharapkan balasan sangat. Okay, just bagi je, just untuk kita rasa anak tu rasa best sembang dengan kita. Kalau kita keep suruh kita cakap dengan dia, kita suruh dia suruh ulang balik, anak tu jadi macam, asyik kena ulang lah. Kita pun tak suka kan kalau orang cakap kita suruh kita ulang. Kalau ni ke suruh baca cerita pun tak berapa suka. So, just bersembang tu have fun. Macam ingat satu ayat saya kata, bagi dua-dua orang rasa seronok. Bila kita interact dengan anak tu, dua-dua rasa seronok. Kita rasa best berinteraksi dengan dia walaupun anak tu mungkin cakap sikit-sikit, ada bunyi sikit-sikit, boleh buat aksi je tapi tak ada bunyi contohnya. Tapi kita rasa seronok interact dengan, kita rasa attach, kita rasa bonding dengan anak. Dan anak pun rasa yang sama. So, it's a good interaction sebenarnya. Tapi kalau kita rasa, stresnya anak ni asyik tak sebut je. Anak tu pun stres asyik kena sebut je. It's not good. Interaction tu dia takkan berkekal lama. Nanti end up dua-dua tak nak buat. Okay. So have fun. Rasakan kebesan tu. Jangan expect too much from anak. Just bagi je lebih banyak dekat dia. Okay. Okay. Wah, tu baguslah. Itu is kita panggil meaningful sounds. Itu sangat saya selalu guna dengan anak-anak, kanak-kanak sebab benda tu menyeronokkan. Wow! Wah, cantiknya! Wah, bestnya! Setiap kali buka barang Shopee macam gitulah. Banyak barang Shopee kan, buka plastik sekarang kerja dia. Kalau ada barang buka-buka, wah, tak kisahlah barang siapa. Wah, cantiknya! Contohnya kan. Boleh je gunakan benda tu emotion ataupun kita panggil intonation is something yang kita attract anak punya attention untuk engage dengan kita. Alright. Okay? Dapat something malam ni, nanti kita share-share topik lain pula. Dia banyak sebenarnya lain-lain anak yang lambat bercakap ni lain-lain kadang tak sama. Isu tak macam hari ni cerita tentang ayat, tapi mungkin ada di kalangan anda yang belum sampai ke level ini. Mungkin masih lagi baru nak mula ajar anak untuk bercakap kan. So itu ada cerita lain lah kan, ataupun mungkin ada yang di kalangan anda mungkin anak susah nak faham ke, ataupun mungkin ada yang anak ada isu eye contact, mungkin ada susah nak fokus. Itu lain topik dia. Nanti kita tengok satu-satu. Alright. Okay. So, dapat sesuatu malam ni? So kalau tak dapat pun buat-buat dapatlah ya. Tak dapat pun buat-buat dapatlah ya. Bila nak hilang saya punya batuk ni. Alright. So, itu saja saya rasa dari saya malam ni. So, saya harap anda dapat something dan boleh cuba buat. Boleh cuba buat. Boleh cuba buat teknik-teknik. Dan selalu saya cakap create bonding dulu dengan anak. Kalau baru nak start, katalah let's say baru nak start. Mungkin selama ni kita jarang interact dengan anak. Baru nak start banyak interaksi dengan, jangan terus-terus boom pergi banyak. Terus pergi boom main dengan dia. Sikit-sikit. Rapatkan bonding tu sikit-sikit. Tarik anak sikit-sikit. Jangan terus ajar dia sebut, nanti dia stres. Okay, dapatkan bonding dulu. Interaksi dengan dia, main-main dulu dengan dia. Just main je dulu. Okay, lepas tu baru masukkan teknik. Just have fun dulu. Alright. Okay, itu saja dari saya. Thank you so much pada enjoy malam ni. So, hopefully sedikit sebanyak dapat memberi some idea lah pada anda. General some idea berkenaan anak dan juga apa yang anda nak kena buat. Alright. InsyaAllah saya cuba nanti kalau ada live saya akan announce di page lah. Nanti saya akan buat announce lah. Saya buat satu post biasa-biasa dekat page tu kan. Apa topik dia. So anda boleh get ready lah. Apa benda yang anda nak tahu. So kalau anda ada topik-topik cadangan apa yang anda nak tahu pun anda boleh je cakap, saya boleh buat topik tu. But sometimes saya pun tak tahu apa yang anda perlu.
Kan nanti kan saya cakap seorang-seorang pula, tak perlu kan. Okay, so itu saja dari saya malam ni. Thank you so much. So nanti kita jumpa lagi untuk next session, alright? Itu saja. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye.